Okey, terus soalannya apa? Nak tanya apa pasal kepimpinan Anwar Muhyiddin dengan sebab saya hidup zaman Tun Mahathir Mohamad. Saya tak pernah hidup zaman Hussein Ona pemerintahan. So saya nak tanyalah Tun Mahathir punya pemerintahan dulu memperjuangkan orang Melayu. Tapi Pasti ke Mahathir ni memperjuangkan orang Melayu? Yalah, saya tanya ni. Tapi kebanyakan yang jadi businessman semua kebanyakan Cina lah. Ya, betul. Lepas tu Muhyiddin Yassin tak sempat memperjuangkan pasal zaman COVID. So Anwar Ibrahim, saya nak tahu jugalah apa perjuangan sebenarnya Dato'? Perjuangan Anwar Ibrahim, adakah perjuangan untuk orang Melayu, untuk orang Cina, untuk orang India nak seragamkan ke ataupun lebih kepada Bumiputera? Itu dia tu tanya. Okey. Kalau nak cerita zaman Tun Dr. Mahathir ni, memanglah betul bila dia menaiki tangga untuk sampai ke tampuk kuasa sebagai Perdana Menteri, memang dia memainkan isu-isu berkaitan orang Melayu. Dia mula menulis buku Dilema Melayu, dia sebat Tuanku Abdul Rahman. Kemudian kita lihatlah dia memang betul-betul exploit isu Melayu tu. Tetapi bila dia ada kuasa, ambil contoh 1981 dia masuk pejabat sebagai Perdana Menteri, sampailah dia keluar 2003. Dia masuk equity orang Melayu 18%. Bila dia keluar pun equity orang Melayu masih lagi 18%. Jadi tidak ada sebarang peningkatan. So di mana letaknya yang dia ni pejuang orang Melayu? Tidak ada benda besar yang dia hasilkan untuk menjana pendapatan orang Melayu, meningkatkan sosioekonomi orang Melayu, menambah jumlah bilioner orang Melayu. Yang jadi bilioner yang pasti keempat-empat orang anak dia. Mungkinlah ada beberapa orang macam Syed Mokhtar Al-Bukhari yang kita tahu turut mendapat faedah ketika zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Tetapi yang lain-lain, Tan Sri Arumugam, Robert Kwok, siapa lagi? Vincent Tan, Ananda Krishnan, kan? Kebanyakan toke-toke yang bersama dengan dia ni, kan? Bila dia 22 bulan memerintah pun sama juga, tidak ada sebarang perubahan. Begitu juga dengan Muhyiddin Yassin. Bila dia berada dalam kerajaan, kita lihat ketika 18 bulan pemerintahan dia, yang ketara sekali ialah berhubung dengan isu jana wibawa. Dan jana wibawa ni, walaupun kita tahu jana wibawa tu untuk membantu kontraktor Bumiputera, kontraktor Melayu, tapi akhirnya jana wibawa ni yang kena tangkap ni bukan Melayu. Bukan Melayu. Jadi maknanya projek pembangunan untuk orang Melayu, kontraktor Bumiputera ni pun last kali pergi kepada bukan Melayu. Kita lihat girlfriend dia pun, yang dia kacau bini orang pun bukan Melayu. Kita pun tak tahu kenapa dia tak minat dengan gadis Melayu kan. Sebenarnya gadis Melayu ni cantik dan rupawan. Tapi ni kaji juga yang dia cari. So, dia orang ni hari ni mula berkata kembali tentang Melayu. Tetapi bila ada peluang, saudara, mereka tidak mengusahakan untuk memertabatkan orang Melayu tu. Datuk Seri Anwar pula, saya tengok ketika dia bersama di dalam Pakatan Harapan, di dalam Barisan Alternatif, di dalam kerajaan dipanggil dulu Pakatan Rakyat. Saya nampak dari segi kenyataan-kenyataan yang dia keluarkan lebih kepada masyarakat berbilang kaum. Masyarakat berbilang kaum. Tetapi bila dia dapat kuasa sebagai Perdana Menteri, dia menitik beratkan tentang soal orang Melayu. Maknanya dia kembali untuk menjaga kepentingan rakyat majoriti di bumi Malaysia ni. Ini satu benda yang baguslah. Kita tengok dari segi penerapan nilai Islam, walaupun orang tuduh dia macam-macam, tetapi bila dia ada kuasa, dia gunakan sehabis baik kedudukan yang dia ada tu untuk mengimarahkan
Seri Perdana dengan program-program ilmiah, dengan memanggil ulama-ulama mutabar daripada seluruh dunia, kan, untuk memberikan kuliah, meneruskan program-program Islamisasi, meneruskan usaha-usaha untuk mengimarahkan masjid, meneruskan usaha-usaha untuk menyuburkan pusat-pusat tahfiz. Tidak ada pusat tahfiz yang ditutup seperti mana zaman Mahathir. Ianya dikembangkan lagi. Kita lihat bantuan yang diberikan kepada JAKIM, bantuan yang diberikan kepada Yadim, kepada Yayasan Dakwah Islamiah. Banyak yang telah pun termasuklah NGO Islam ni semua banyak mendapat pembelaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu baru lebih kurang dalam 7-8 bulan beliau memerintah. Saya yakin kalau diberikan peluang untuk beliau terus memerintah sehingga tamat tempoh 5 tahun, saya yakin orang Melayu boleh nampak bahawa kerajaan perpaduan ini boleh membela nasib orang Melayu dan nasib agama Islam dengan baik. Ini pandangan saya lah. Okey? Baba Luxury. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Nama saya Baba. Saya bukan nak tanya apalah. Cuma saya ada 2 soalan Datuk. Ya. Boleh saya ajukan soalan tu? Boleh. Okey. So tu dalam BNPS ni kita tengok ramai pemimpin muda yang power. Contoh macam YB Dr. Akmal, YB Rara, YB Taufik, YB Adam Adli, YB Helmi Duyung tu. Dan tapi kenapa saya tengok ramai yang cakap BNPS ni tak dapat sokongan muda. Apa kata Datuk? Saya nampak mungkin dari segi persepsi yang terbentuk itu ialah persepsi melalui medium TikTok. Kan? Kita tak nafikan bahawa BNPH ni ada sedikit lambat untuk pick up TikTok ni. Kita mungkin tak sedar, kita ingat TikTok ni just for fun. Orang buat konten-konten yang melalaikan, melekakan, kadang-kadang hanya sengit-sengit kepala saja, kan? Konten yang melawak dan sebagainya, kan? So ramai yang tidak fokus pada benda ni. Tetapi sedangkan bila Perikatan Nasional dengan duit yang cukup besar, dana yang cukup besar mereka ada, mereka gunakan influencer yang ada TikTok follower lebih 1 juta ni, buat 4 kali posting dapat 100,000, kan? So banyak influencer ni mereka mendekatkan diri mereka dan menyokong Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang lepas. Dan ini menyebabkan orang muda yang biasanya menggunakan medium TikTok, yang dah tak pakai Facebook dan sebagainya ni, mereka pun terikut-ikut. Jadi mereka ni nampak seolah-olah macam ramai orang yang menyokong Perikatan Nasional. Itu persepsi yang telah berjaya dibina. Jadi memang berbaloi lah dengan pelaburan yang dibuat hasil daripada rompakan duit judi dan juga duit jana wibawa ni. Perikatan Nasional really spend their money wisely lah. Ini satu bab lah. Yang kedua, saya rasa dari segi BN dan PH ini juga, saya nampak dari segi kesedaran tentang peri pentingnya TikTok ni pun masih lagi berada di tahap yang sangat rendah. Mungkin kepimpinan kita merasakan media ataupun medium social media ni belum penting. Sebab saya tengok dari segi mereka ini, bila mereka membelanjakan duit, mereka masih lagi belanja untuk benda-benda konvensional. Contohnya macam untuk buat merchandise, benda-benda yang bak kata orang tu tak memberikan, tidak influence the mind of the voters, kan? They are willing to spend, bagi duit kepada setiap kepala, kepada jentera pilihan raya, sedangkan jentera-jentera akhirnya setakat berkumpul, tetapi dia meyakinkan ataupun dia hanya mengukuhkan jentera, tetapi kita gagal untuk capai dan gapai pengundi itu sendiri. Bagi saya lah, macam
Saya terang cakap lah, kita macam tak sedar-sedar lagi. Minta maaf cakap lah. I will speak from my heart. Saya akan cakap benda yang tak betul, saya cakap tak betul.